peminat masa tu dia sangat suka kakak. Kakak rasa orang tak cemuh pun Nur Albania ni. Betul. Orang tak seperti sekarang. Orang tak menghina pun. Kita nak cakap macam mana? Masa tu baru rasa aku pelakon. Tapi kakak selalu ingat pesan Aziz Akhtar. Setinggi mana pun kau jadi pelakon, kau jangan rasa kau ni pelakon. Orang yang kata kau pelakon. Baiklah, dalam program Sia Ruang Temu, hari ini kita bawakan tetamu yang cukup istimewa yang mewarnai filem tanah air kita, Kak Nur Albania. Apa khabar Kak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih panggil Kak datang sini. Apa? Sia. Sia, ya. Yeah. Terima kasih banyak. Rasa macam dihargai. Ya. Yeah. Dipanggil untuk orang kata bersembang santai macam ni kan. Betul. Okey, kita nak mulakan terus ni Kak. Okey, terus. Okey, Kak Nur bermula dalam industri filem. Macam mana sejarah dia? Bermulanya macam ni. Kak Nur kerja masa tu. Lepas sekolah kerja dekat Yellow Pages. So masa tu konon-konon nak jadi modeling. Jadi bila ambil course modeling kelas sekali, bila kita jadi model, kita kan masa tu agak cantik sikit lah. Cantik Kak, kan. sampai sekarang cantik Kak. So keluarlah dalam utusan Malaysia Panca Indera. Jadi bila keluar dekat paper masa tu kan tak ada binatang hitam ni kan. Jadi semua orang beli paper, Mingguan Malaysia, Berita Harian apa semua. Jadi terlihatlah Ahmad Fauzi, ternampaklah muka Nur Albania ni umur 19 tahun yang pakai baju kebaya warna hijau macam pramugari. Sebab cita-cita nak jadi pramugari tapi tak tahu pula arah berlakon ni kan. Jadi dia lama tu terus pergi office dia lah. So audition, boleh tak perempuan ni berlakon semua kan. Jadi terciptalah satu filem Kolej 56. Filem pertama Nur Albania. Itu bukan apa extra tau. Itu supporting sebab masa tu filem tu Tengku Nurani, watak saya sebagai Tengku Nurani ni digandingkan dengan Syahriza. Sebab dia kan ada couple kan. Jadi itulah pertama bibit-bibitnya jadilah seorang pelakon. Maksudnya kakak dilamar oleh Ahmad Fauzi, bukan akak yang pergi approach. Maksudnya dia nampak akak daripada Sabak. Panca Indera. Kena terima kasih pada Panca Indera tu, Mingguan Malaysia. Dia yang Panca Indera masa tu besar. Besar ni lah. Kan kat dalam tu kan. Okey, so satu muka tu kat sini dengan kebaya hijau tu. Jadi bila dia nampak gambar tu, jadi lama dia terus berlakon lah dengan masa tu dengan star-star. Maksudnya Syahriza kan pelakon, Ahmad Fauzi, Salwa Abdul Rahman, Mak Fatimah, lagi siapa? Itulah nama-nama besar dia. Dia bukan orang yang dah berlakon, dah ceburi dah industri seni ni, lakonan. Tak lakon, penyanyi. Jadi kakak ni yang kata budak mentah lah baru nak berlakon. Tetapi masa tu kita orang berlakon dulu, kita orang ada macam nak berlakon bulan depan. So bulan ni kita orang dah rehearsal. Sebab cerita Kolej 56 tu kan cerita macam musical. Jadi rehearsal lah macam mana nak buat dialog. So menari dia. Jadi kostum apa nak pakai, suit tak dengan you. Dia macam Indonesia lah macam tu. Faham. Jadi tak ada terus berlakon, tak ada. Jadi sebulan tu praktis dulu. Maksudnya akak daripada kerja sebelum tu dekat Yellow Pages. Yang buku kuning tu. Yang buku kuning, buku nombor telefon, nak cari siapa-siapa semua tu kan. Akak stop terus? Stop. Immediately. Kenapa akak stop immediately? Jadi memang akak dah nampak future akak dalam dunia lakonan ke macam mana? Ketika itu Yes, ketika muda itu. Remaja itu. Yep. Tak nampak. Kan cakap tadi gambar Panca Indera tu konon-konon nak jadi pramugari, tapi pergilah minta pramugari tak lepas. Jadi bila dapat berlakon ni, bolehlah cuba jadi berlakon lah. Yang stop immediately tu kerana pada masa itu gaji hanya 350. Sebulan? Okey, sebulan 350. Jadi bila berlakon, katalah masa tu dapat 5,000. Banyak tu.
Kan? Jauh beza kau. Jauh beza. Nak-nak masa tu pergi kerja, naik bas 50 sen. 5 upang. Dekat Durai Sami, macam tu lah. Okey. Kat situ. So, Mak Fauzi punya office dekat wilayah komplek. Dekat lah kat situ. So, stop lah jadi berlakon. Kerja, terus jadi berlakon. Tak tahu lagi kemudian hari tu apa benda. Ada berlakon lagi ke tak fikir masa tu. Masa tu memang belasah? Belasah aja. Okey. So dalam dunia lakonan Kak Kak banyak juga filem yang terlibat. Antara babak-babak filem yang Kak memang suka sangat, dalam filem Adik, dalam filem Juritan Batinku, College 56, Main-Main Hantu. Apa antara babak-babak yang Kak memang tak boleh lupa sampai hari ni? Duk teringat je kan? Kakak teringat ke orang yang teringat? Dua-dua. Okey, cakap yang orang dulu lah ya. Okey. Ui, aduh. Hantar surat. Ada. Okey. Cerita yang paling rasanya orang tak pernah lupa Nur Abanah dulu yang penuh teruk lah orang kata kan. Cerita Adik lah, betul tak? Sebab cerita tu agak seksi sikit lah. Sikit lah. Orang tak pernah lupa. Untuk kakak yang tak boleh lupa juga, cerita tu juga. Adik juga? Adik juga. Sebab cerita tu filem ketiga kakak leading. Maksudnya filem yang nombor 3 baru aku dapat leading. Maksudnya dulu you berlakon, tak semestinya you berlakon, you mesti 1 filem, 2 filem, 3 filem baru you boleh lead. Betul. Dengan director Aziz Sattar masa tu, ketika itu Aziz Sattar dulu garang. Macam juga Datuk Ahmad Tamimi. Dulu dia tak macam ni, dulu dia garang. Jadi kita macam berlakon tu macam kita kerja tau. Kerja. Kita kena betul-betul fokus, betul kata. Jadi memang filem tu orang tengok alah senang je. Memang orang tengok lah filem ni, ada orang kata filem ni jual sebab seksi. Ya, benar, betul apa yang dikatakan tu betul. Tapi filem tu bagi kakak, filem tu rasa filem tu macam aku kena berlakon betul-betul ni. Jadi rasa susah aku berlakon ni. Actually turun tangga je pun. Turun tangga pun ada style Aziz cakap. Ada style. Sebab kita bila kita berlakon kita kena ikut director kan. Director nak macam mana, kadang-kadang dia nak Kak ni jangan kewak sangat lah Kak, jalan biasa je kan. Jadi kita kena ikutlah. Tapi benda-benda tu tanam dalam Nur Abanah yang berlakon dalam cerita tu. Jadi macam banyak benda yang aku pelajari dalam cerita ni yang Kak tak pernah ingat cerita Adik tu. Jadi kalau bawa watak sebagai Ayu, yes, dalam Ayu. filem Adik, cabaran yang paling besar sekali apa Kak? Cabaran yang paling besar adalah masa tu memula berlakon kan. Kita mood ni tukar ke mood ni tukar ni, bukan pasal menangis ke pasal sedih tu, bukan. Itu kita ada mood ni yang lainnya. Ini cabaran macam jujurnya lah Kak cakap dahulu walaupun kita dah leading, kita dah star, tapi aku belum rasa star lagi. Aku dah heroin, belum rasa star. Aku rasa tercabar lagi benda ni. Itu cabaran dia. Bukan kalau tanya scene apa yang kakak rasa cabar. Tak, aku rasa ini cabaran aku. Sebab bila kita, kakak tak tahu lah bila you tanya zaman sekarang macam mana, tak tahulah apa jawapan dia orang. Tapi macam College 56 dia ramai kawan-kawan menari ni. Ni Main Hantu pun ramai. Tapi bila Ayu ni dia stand alone lah. Dia seorang-seorang dia je. Dengan keadaan macam ni. Nak perempuan seorang je masa tu. Ada seorang kawan seorang tu, tapi dia lain. Dia seorang diri je. Bila seorang diri, macam mana you pergi syuting sendiri yang orang tak kenal. Macam tu lah setiap scene you bawa. Faham. Setiap scene you bawa, you sendiri-sendiri seorang-seorang. Sebab you seorang perempuan. Tapi you ada kawan lain. Itu dia cabaran untuk filem untuk kakak lah. Kalau ditanya dahulu lah. Jadi kena director yang agak garang juga, tapi garang yang membina. Itu belajar.
Aziz Sattar kan, siapa tak kenal kan. Kakak rasa macam filem tu macam memang aku muda tapi jiwa aku bukan macam tu. Aku bukannya orang KL macam zaman budak-budak sekarang nak yang gede-gede kan, seksi. Dan minta maaf lah, memang filem tu dengan zaman dulu ni lain. Kalau setakat pakai singlet tak pakai bra tu normal. Normal lah, tak ada orang tengok pun cakap kan. Oh, I see. Tapi kalau kata zaman sekarang confirm kena kecam, confirm dapat kecaman kau. Silakan minum Kak sebelum dipanas-panaskan lagi. Jadi kalau zaman Kakak tu, kalau kata seksi itu biasa, feedback penonton, peminat waktu tu macam mana? Yalah sebab kita tak ada media sosial time tu. Okey, feedback dia pertama sekali keluarga lah kan, family. Okay. Kita mulakan dengan keluarga dulu. Keluarga, taram. Okey. Seksinya. Tapi, okey, bila filem tu belum keluar lagi, semestinya lah yang paper utusan bukan URTV, Varia Pop, apa yang satu, media hiburan. Media hiburan, yes. Sasalah dia orang keluarkan gambar-gambar yang itu. Yang itu. Pertama, lakukan magazin dia orang. Kedua, menaikkan filem tu juga. Okey, tu tak salah. Betul. Tapi yang membeli-belinya keluargaku semua melihat benda tu semua. Tapi kita kena hadaplah sebab kau dah pakai. Jadi kau kena terimalah benda-benda tu semua. So, ku reda kan, family. Mula-mula tak boleh terimalah kenapa pula pakaian macam ni. Anak Pak Long Ulu Kinta ni. PPH ni kenapa pula. Okey, tapi bila dah lama-lama sampai kita buat penggambaran tu, kita buat shoot di Tanjung Rambutan. Sampai semua kru tim makan nasi dekat rumah, bapak masak. Tapi sementara nak terima tu, tapi tak dah lama sangat. Boleh terima kerana, tapi itu cakap ada cerita lagi. Okay. Kan bapak tak boleh nak terima sebelum keluar tu dia orang dah promote dah dalam magazine ni semua. Macam mana seksi ni kan? Tapi kebetulan masa tu syuting Tanjung Rambutan semua makan nasi ramai-ramai, jadi ada Sata explain. Orang seni explain dengan bukan orang seni ni kan, bapak bukan orang seni. Jadi dia dah keluarga boleh terima. Jadi dari situ kata saya sayanglah Abang Aziz. Abang Aziz masa tu panggil Uncle Aziz. Uncle Aziz merapatkan Nur balik dengan bapak. Sebab mak tak ada dah, mak dah meninggal masa kecil. Jadi dia kesimpulan dekat sini, jadi dia director filem. Sebab orang dulu-dulu ni, untuk orang-orang muda zaman sekarang, dulu-dulu apabila kita berlakon satu filem tu, kita jadi keluarga tau. Kita tak ada PA, kita tak ada apa masa tu. Yang budak-budak pula tak ada mak tunggu hantar, tak ada. Kita memang keluarga. Jadi Abang Aziz yang kata soalan yang pertama tadi, kenapa akak paling ingat, dia jadi bapak, dia jadi director, dia jadi abang, dia jadi semua. Kita dapat, kalau contohlah agaknya kalau kita sama-sama, kita tak ada rasa sumbang. Kalau kau peluk aku tak ada. Dia bila you berlakon je, you dah ni keluarga aku dulu. Datang lambat je dah, ya Allah ya Tuhan, aku 5 minit lambat ni mati aku macam tu. 1 minit lambat kadang kalau nak terberak pun dekat set macam itulah. Dia punya kekeluargaan dia tadi itu yang cakap dia merapatkan balik saya dengan keluarga saya sebab gambar seksi itu. Itu dari segi banyak parts lah kan. Dan ketiga nak cerita sikit lah satu benda ni. Ini benda ni rasanya you tak tanya. You tak akan tanya, tapi saya cerita. Oi, kakak cerita macam ni. Okey kakak. Nervous saya kakak. Tak ada, ni benda biasa je. Dan cerita tu juga sebenarnya cerita adik tu arwah suami saya ada bersama dengan saya. Dan masa yang kita syuting ni bukan nak promote, bukan nak apa, tapi saja nak mengingatkan arwah je lah kan. Dia tak ada kusat-kusat sedih, tak ada, lama dah. So masa syuting tu dia pun dah jadi macam keluarga kami. Keluarga production. Production. Sebab
okey, masa syuting. Masa syuting. Workshop tu semua kawan-kawan dia punya workshop. Oh, I see. Okay. Workshop Gary Chua dekat PJ tu semua kawan-kawan dia punya workshop. So kalau melibatkan kereta, semua dia involve. Membantu production jugalah dia sikit banyak. Dia memang membantu. Bila dia melihat girlfriend ni, masa tu girlfriend ni dah involve, dia pun sama-sama macam tu juga. Dia pun keluarga juga. Jadi dia memang membantu dan dia tak ambil duit pun. Dia daripada OCJ, stand untuk Nesifu tu dia buat dengan Edipark. Dia tak ada bayaran. Dia suka buat benda tu. Bukan sebab ada awet dekat set. Dia tak heran kisah awet dia. Tak heran korang kalau korang nak suruh awet terjun tingkat satu ke, korang buka baju awet, dia tak ada heran pun. Dia kata itu kerja. Jadi itulah masa tu arwah ada lah. InsyaAllah. Maksudnya walaupun filem Adik, Jeritan Batinku dalam tema kekeluargaan. Ya. Walaupun bergenre kekeluargaan. Ya. Cuma tadi kau cakap filem Adik tu agak seksi sikit lah. Tak tahulah kenapa jadi begitu. Sebenarnya benda-benda ni kan kita salahkan. Tapi tak boleh salahkan. Kita yelah orang kata nahoda ketuanya adalah director. Betul. Mungkin juga akak rasa masa itu zaman itu normal lah tu rasanya. Sebab akak rasa kalau fikir lagi lama rasanya lagi kot. Kan? Betul. Penerimaan waktu tu macam akak kata tadi, satu keluarga. Memang tak boleh terima mula-mula sampai arwah Abang Aziz Hatta rapatkan kepada diorang kan. Dari segi peminat pula macam mana? Kalau kita tahu sekarang ni memang out, memang akan rasa peminat, down. Zaman tu mungkin datang surat-surat hitam, blackmail ke apa ke. Tapi peminat masa tu dia sangat suka kakak. Kakak rasa orang tak cemuh pun Nur Abania ni. Betul. Orang tak seperti sekarang. Orang tak menghina pun. Kita nak cakap macam mana? Masa tu baru rasa aku pelakon. Tapi kakak selalu ingat pesan Aziz Hatta. Setinggi mana pun kau jadi pelakon, engkau jangan rasa engkau ni pelakon. Orang yang kata engkau pelakon. Sehebat mana pun engkau tak nampak diri engkau. Engkau berlakon. You berlakon seksi. Kau tak nampak baju kau kecuali kau tunduk, kau nampak kau seksi. Tapi orang nampak kau seksi. Kadang-kadang kau pakai baju tutup pun seksi. Itulah seksi, dia cakap. Buka tak semestinya seksi. Kadang-kadang you buka, you nak tunjuk ni. Kan? Tapi penerimaan daripada penonton lah. Ya. Macam penonton ketika itu Alhamdulillah. Orang tak ada kata apa-apa, tak ada seperti sekarang. Tak ada. Tak ada. Pada zaman tu waktu nama akak tengah naik, melonjak naik. Ya. Akak pergi ke lokasi-lokasi luar daripada bandar. Pernah? Pernah? Okey, apa penerimaan daripada orang setempat ketika tu? Memang terima. Memang gila-gila punya lah. Terima. Sangat terima. Kadang-kadang kita tu malu balik dengan diri kita. Kak, kita letak gambar poster kat sini. Kak, kita letak poster kat bilik air. Ikutlah. Dia tak ada, kakak tak ada. Itulah dia. Sonok lah zaman tu kak. Ya, zaman tu macam ni lah kak cakap, zaman tu zaman baik. Zaman baik-baik, zaman orang semua baik-baik. Macam tu kak cakap. Mungkin lah kak cakap, mungkin watak Ayu tu jadi kot. Betul. Mungkin. Betul, jadi kak. Jadi. Okey. Kakak, satu filem Warna-Warna Hati. Bila akak dapat berlakon dengan Sarimah. Okey, macam mana? Kakak dapat berlakon dengan Sarimah. Dah dapat berlakon dengan dia. Lepas tu jadi anak yang paling kecil dan paling manja dan paling mak sayang. Faham tak? Selalu peluk dengan dia. Selalu peluk dengan Sarimah. Jadi macam orang jealous. Itu betul. Orang jealous tu orang mana? Orang dalam production ke? Orang industri kita. Contoh you pelakon kan.
Wah, best lah you no. Dia dapat berlakon dengan Sarimah. Oh, best lah. Oh, memang kita tu minat dia kot kan. Cita-cita P. Ramlee dulu. Betul. Kita dapat berlakon jadi anak dia. Tak kisahlah yang berlakon tu pun anak dia juga. Yang Jamil. Biar aku sekarang tak nak ambil tahu yang Jamil tu anak dia. Sekarang aku anak dia yang paling kecil. Anak bongsu, anak manja. Bongsu. Macam mana ni anak bongsu yang biarlah mak, pandak tu tak nak makan, sudahlah biarlah dia balik. Macam tu kan. Oh, ingat lagi. Macam tu lah, ingat tu lah. Biarlah tak payah layan dia, macam tu lah. Kan, jadi macam, tak payahlah cakap macam tu. Jadi mak dengan anak dia macam, yang paling penting sekali seronok dapat peluk dia. So, momen bersama dengan Sarimah waktu tu memang banyak habiskan masa, yalah nak script reading, whatsoever kan? Ya, kita banyak shoot dalam rumah. Rasa macam kehidupan yang normal. Lalui normal. Nak dia berlakon dengan kita. Dia selamba santai. Jadi kita pun macam satu benda ni. Dulu kalau kita datang je set, kita tak panggil dah Aunty Sarimah ke apa. Mak, good morning mak. Salam. Sebab dulu kalau kita tak boleh panggil nama-nama ni. Mak, abah aja makan. Adik, kita terus apa yang watak kita tu sampai terus jadi itu. Kita jangan jadi benda itu yang chemistry tu, dia akrab ni benda tu. Kadang-kadang bila lunch macam yang veteran dulu kan, dia orang pandai nak take orang muda ni. Jom makan dengan mak. Sini bukan dalam sini nak lunch ni. Jom makan dengan mak. Oh, dia orang yang panggil. Jom, bukan tangan jom. Jadi benda-benda tu yang membuatkan orang kita berlakon macam tak berlakon. Ni berlakon ke tak berlakon kan? Jadi macam nampak the real. Okay, the real situation. Bagi akak lah berlakon, nampak berlakon kot. Dan kira akak menjalankan kehidupan seperti biasa je lah. Kira soalan macam tu lah. Jadi kita duduk bila mungkin dulu agak gabra sikit. Action, kamera tu bunyi grrrr. Mulalah. Abah Aziz dulu yang paling marah sekali apa tau? Kan dulu punya dialog. Jangan makan filem, makan nasi dek. Itu apa Bapak Faizal Husin cakap kan? Sebab dulu kan tu kita rehearsal 10 kali, 20 kali sebab kan filem tu yang nak gabra pun yang bunyi tu lah. Itu je lah. Itu yang membuatkan bunyi yang membuatkan pelakon-pelakon jadi takut lah sebenarnya. Takut. Itu sebab yang kita dapat berlakon dengan pelakon-pelakon yang pandai motivasikan budak-budak muda ni macam mana nak jadi dekat set tu dah. Dah dapatkan satu betul-betul chemistry. Dah. Dulu kalau dah habis syuting tu memang rindu betul. Tak boleh nak sebab nak jumpa mak lah. Memang tak boleh nak move on lah. Tak boleh. Itu bila warna-warna hati. Maksudnya lakonan yang akak lalui bukan setakat filem kekeluargaan tapi dibawa keluar. Ya, dibawa keluar. Kat, masih lagi kami keluarga. Sampai dulu kan kadang bila sekarang ni habis syuting, okey, rap, kabur. Nak bertabur semua kan. Sekarang tak rap ni nak balik ni. Ni tak habis lagi, tunggu balik sama-sama. Itu zaman dahulu. Punya close kan, dia punya hubungan Ya. Tidak macam kakak dengan jumpa dengan Datuk Mat Tani. Yes. Kalau orang salah erti dah masalah dunia. Dia kakak ni kira orang veteran lah kot. Kot. Oh tak. Okey. Veteran. Tapi bila akak sekarang tonton balik filem-filem akak yang mana akak lakukan dulu kan, apa perasaan ni kalau tengok balik? Aku dulu macam ni, astagfirullahaladzim, menyesal ni. Ada tak timbul perasaan-perasaan macam tu? Ada. Kalau scene-scene tu rasanya, kenapa aku tak buat macam ni ya? Kenapa aku buat macam ni? Tapi kenapa aku nak fikir ketika itu set tu lain, ketika itu environment dia lain. Ni aku fikir ni ketika ini, betul tak? Betul. Macam tu tak apalah adik tu, macam filem yang menangis tu. Aku menangis real lah dulu kan. Macam aku boleh nangis tu Sampai itu tadi first saya tengok. Ingat jatuh tangga.
kat sini macam mana boleh nangis dulu. Sebab ketika muda dulu mana ada banyak memori-memori yang luka di hati. Okey, contoh macam budak-budak sekarang dia ada kisah ini. Zaman sekarang lain. Zaman dulu dia budak-budak ni dia lain sangat. Macam mana nak cerita pun tak tahulah. Tapi dia lebih pada happy. jujur je hati macam mana. Tapi kenapa kau boleh jadi macam tu dekat set? Macam mana kau boleh nangis? Maknanya impact yang orang bagi tu betul lah. Maknanya dia ni boleh nangis. Sedangkan akak dulu tak ada background sebagai pelakon pun. Tak ada. Yellow Pages je akak? Yellow Pages je akak Yellow kerja? Pages je. Akak tak menangis pun buat masa Yellow Pages langsung tak? Tak ada. Tapi perasaan tu akak sampai. Jadi apa yang membezakan cara akak lakonan dulu, maksudnya orang-orang dulu ni nak dapatkan satu-satu watak tu macam mana dia punya, adakah dia terpaksa macam kalau kata dapat watak sebagai orang yang jahat, kena jadi jahat juga dalam hidup dia macam tu kan? Ya, kena jahat-jahat juga sebab dulu kalau kita dapat satu watak tu, kat mana you nak korek, kat mana you nak tiru, kat mana you nak cari. Oh, dah kita dah pergi coket. Serius tak? Ya dulu macam ni. Agaknya lah, kan dah lupa agaknya perempuan tu kan. Perempuan ni. Akak lah ni. Yelah. Agaknya lah kan. Agaknya akak dah lupa. Mungkin sebelum shoot tu agaknya dia sedang marah betul-betul kot, nak bagi nangis ke. Tapi macam mana dia boleh menangis? Itu soalan tadi. Apa kajian lah. Kajian nak kalau kata dapat watak sebagai sebab seorang zaman dulu dia tak ada nak Google semua, tak ada. Betul. Tanya orang. Apa sangat orang boleh cakap? Hanya director, assistant director yang keliling-keliling ni sebenarnya yang membantu. Pelakon-pelakon macam tadi Sarimah tu, mereka inilah yang membantu, yang membuatkan impact you nangis. Jadi masa tu kalau kata scene sedih ni, kalau kakak sekarang ni katalah pukul ni 12 ni kak sedih kan, jatuh tangga sedih menangis, ni budak tu pukul dia tu sampai pukul 3 tak macam tu. Aku boleh pegang lah dia punya perasaan tu, boleh pegang lama. Sampai pukul 3 macam tu. Lepas tu bila katalah kita rap ke, macam tu lah keadaan dia. Nak bertukar apabila tunggu lain mesin tak. Sejujurnya kan dulu-dulu kami pelakon yang jujur tau. Jujur hati yang susah kan nak cerita kan. Hati yang betul-betul hati ni betul-betul. Kak, sekarang ni kakak kena. Itu sebab dulu-dulu kalau orang suruh buat apa, kita tak ada menolak. Contoh, akak akan turun ni, akak kena jatuh. Oh, kena jatuh. So, pelakon memang begitu. Itulah pelakon. Dia tak ada, tak nak lah. Tak ada. Dia sejujurnya, dia memang, kau memang pelakon jujur. Pelakon. Dia tak ada cari makan. Bukan. Glamour. Bukan. Tak ada. Benda tu tak ada dalam jiwa masa tu. Nak keluar paper, tak. Oh, memang tak ada. Tak ada. Sebab dulu kau bagus berlakon macam mana pun, kau tak boleh buat apa-apa kat diri kau. Reporter datang cari kau. Reporter ke siapa-siapa. Tu kau bagus lah tu. Faham. Kalau engkau reporter tak cari, engkau dah berlakon 50 pun, macam tu je lah kau. Tak macam sekarang beza. Betul. Sekarang ni lain cara approach. Jadi berlakon tu sangat jujur. Jujurnya kalau kakak ni pandai menggunakan satu bahasa-bahasa yang orang faham, tapi rasanya semua orang dah faham. Ikhlas sangat. Baik kakak. Satu soalan kita nak tanya berkenaan dengan kerjaya sebagai seorang pelakon pada ketika itu. Pelakon untuk filem dan pelakon untuk drama. Adakah macam sekarang yang mana kalau kata dia seorang pelakon, dia boleh pergi ke drama, dia boleh ke filem, dia boleh mengacara. Pada zaman itu, adakah pelakon ni ada eksklusiviti dia? Okey, ini bergantung kepada individu lah. Macam kakak dulu, masa tu kita pun TV 1, 2, 3 je kan. Macam kakak dulu bila dah bermula dengan pelakon filem, kakak tak berlakon drama.
Langsung? Langsung. Walaupun ketika itu kadang namanya tak syuting ni kan. Ada orang film drama. Tak. Ada orang menasihatkan kakak kan. Ni bapak-bapak lah, bapak-bapak, mak-mak lah maksudnya. Nurizan Piramli, Hashim Mahyun cakap, anak Bagi anak walaupun tak ada berlakon anak. Sebab kita berlakon kan dia orang jadi anak kan. Kalau kita nak jaga kita punya populariti, kalau kita berlakon filem, kita jangan berlakon drama. Nanti populariti kita jatuh. Ketika itu. Jadi saya pun mengambil benda tu serius. Kerana tak ada berlakon drama. Oh, disebabkan kakak punya kata-kata semangat daripada mak-mak, abah-abah tu lah. Sebab mungkin kakak bermula dengan berlakon pun bukan ekstra kan. Kata ada watak-watak penting. Jadi kakak tak berlakon drama. Sehingga tahun berapa kakak baru berlakon drama rasanya. Lama jugalah. Lama. Kata ingat takut tersalah nanti orang kata silap pula. Lama. Sebelum aksiden rasanya. Oh, I see. Sebelum aksiden sebab kakak stop je sebab aksiden kan. Kakak tak ada berlakon je, kakak berlakon drama satu. Alhamdulillah banyak pula filem masa tu. Kalau tanya pun kakak dah lupa. Banyak filem masa tu. Kuis Purnama Membantu. Adik Kasih Abada Akhir. Inilah orang kata zaman-zaman tu lah. Banyak lah. Ya, sebab kalau you dah berlakon drama, orang labelkan you pelakon TV. Faham. You? Berbeza lah waktu tu. Kalau filem, itu pelakon filem. Orang sebut nama itu. Tak ada, dia tu pelakon sekarang sebut. Tak, dulu tak sebut macam tu. Itu filem, orang filem tu. Dia ada beza dia. Filem-filem, TV-TV. Dia pelakon filem tu. Itu pelakon filem kan? Macam tu. Ataupun kalau dia berlakon drama, itu macam pelakon kan? Dia macam tu. Okey, faham. Reaksi dia begitu kadang-kadang. Oh, ini yang diperkatakan oleh mak-mak, bapak-bapak semua. Tapi masa tu kita tak tahu setinggi mana dia orang buat anggapan pelakon filem itu. Masa tu kan muda lagi, 20, 21 macam kita berkarya aja yang kita tahu. Tapi setinggi mana orang nilai kita masa tu, kita tak tahu. Agaknya lah kalau kakak boleh patah balik kan. Aku nak jadi zaman tu nak tengok pelakon filem. Dia macam betul apa yang Sarimah yang pergi dekat radio dengar suara Piramli tu. Betul. Ya, kakak dia ada betul. satu aura yang aura yang special dekat situ. Tak tahu nak cakap dia. Tapi akak dah lalu, akak dah tahu macam mana. Ya, sebab tu itu dah lalu, betul. Dia tapi sekarang sama je pelakon. Pelakon. Itu pelakon. Mungkin jugalah akak rasa mungkin filem ketika itu terlalu mahal kita nak pergi tengok filem. Ataupun satu benda yang kakak rasa yang sangat pasti, pelakon-pelakon dahulu tidak menonjol di khalayak ramai. Maksudnya jarang muncul dulu, kami selalu dipesan oleh orang-orang lama lagi, jangan keluarkan diri di tempat awam. Jangan tunjuk ke sangat. Berbeza dengan sekarang. Berbeza. Lebih kepada media sosial. Kalau tak media sosial pun mall. Dulu tak. Dulu kita eksklusifkan diri kita. Yang mana ambil pesanan tu, ambil lah. Yang mana tak ambil tu macam biasalah. Tapi kakak ambil pesanan tu. Kalau keluar tu pesan. Kalau keluar tu biasa-biasa je. Tapi taruhlah maskara sikit, lipstick sikit. Jangan keluar bodoh macam tu muka tu. Sebab you kan pelakon filem. Dia ada satu level yang lain. Lepas tu jangan merayau-rayau. Kalau pergi, balik. Dia pesanan yang macam ibu-ibu kita pesan, macam mak kita kat rumah pesan. Sebab you kan pelakon. Sebab kita nak jadi pelakon, kita masa tu budak kan, bila
Kakak masa tu dah 2 tahun berlakon, kita masih baru. 2 tahun tu kategori baru masa tu. Jadi kita kena dengar. Kalau you tak dengar, you berlaku satu je, orang dah tak ambil you dah. You kena dengar. Perangai, hormat orang tua, on time, itu benda kena dengar. Menghormati orang paling-paling. Tapi ketika itu yang paling kakak ingat sekali, menghormati orang lah. Betul. Menghormati pelakon-pelakon senior, menghormati call time, itu yang paling penting sekali. Kalau kau tak tahu, aku boleh ajar. Dulu kalau berlakon, kita muda-muda ni datang, mak duduk kat bawah ni. Boleh tak kita rehearsal ni macam mana ni? Dulu kita macam tu. Yang muda-muda ni. Ambil ilmu. Sekarang mana aku nak rehearsal dengan siapa lah, duduk dalam kereta. Mana pelakon siapa jadi ni? Dia sampai kak. Tak sampai. Yang lain, beza. Itu pelakon disiplin lah. Disiplin. Pelakon filem dulu rasanya sangat hebat. Betul. Kalau kakak bukan pelakon, kakak rasa mereka adalah hebat. Betul. Contoh kakak tengok Noh Masari, dia hebat. Betul. Perkataan hebat tu hebat. Dia hebat, boleh menggunakan perkataan hebat. Betul. Dan mungkin juga kakak pun ada orang kata kakak macam tu. Mungkin lah. Jadi alhamdulillah kalau orang cakap Nok Abanah hebat ketika itu. Ada. Dan tak semestinya yang cakap Nok Abanah seksi. Tak apa, seksi tu seksi aku pakai baju dalam cerita tu. Tapi lakonan dia hebat. Okey, itu dah alhamdulillah dah cukup dah. Baik. Jadi kalau kata kakak sekarang ni diberi peluang untuk berlakon dalam apa-apa genre sekalipun, apa yang akak akan titik beratkan? Kriteria apa yang akak letak dulu? Naskahnya ke? Wataknya ke? Pairingnya ke? Ataupun bajetnya ke? Cerita. Naskah. Cerita dan pairing. Itu penting. Sangat penting. Watak apa yang akak nak? Nak. Kakak dah lama tak buat watak macam. Kakak suka watak tu. Adalah orang suka panggil, orang kalau panggil kakak ni, dia akan watak dia tak sakit. Sedih kan? Tak sakit, sedih, dihina. Ini orang susah ni. Kalau dulu AIDS, penagih dadah. Kalau dulu kita semua dah merasa benda-benda ni semua. Tapi kakak masih lagi nak watak-watak yang sebegini. Watak orang kaya ni bukan tak nak kakak. Orang kata Nok Abanah tak kena watak kaya. Betul ke? Orang kata lah. Orang kata watak kaya ni dia kena orang-orang yang badan ni sikit, belam sikit. Ataupun mereka simpan kakak ni untuk watak-watak yang kakak sebut tadi. Mungkin. Tapi kakak rasa kakak watak kaya kena kot. Okey, dulu kakak banyak watak-watak kaya. Tapi tak maaf lah, watak kaya baby duduk kat sofa dengan anak. Mak cakap dah, janganlah dia. Abang pun sama balik lambat, kenapa ni? Kau okey, watak orang kaya. Kan? Watak orang susah. Maksudnya cabaran tu tak kuat lah. Tak mencabar untuk bagi kakak. Menurut kakak, watak orang susah ni, dia lagi banyak dia boleh buat. Lagi banyak. Emosi dia boleh keluar lagi banyak. Ataupun mungkin sebab kakak ni bukan orang asal-usul orang kaya. Lah, ke situ pula pergi emosional. Sebab kak rasa bila orang susah ni dia emosi berganda. Emosi dia berganda. Sebab dalam diri dia okey, macam dialog yang kakak buat tadi tu, semua tu. But dia still ada duit. Laki balik lambat, anak dia ada masalah, dia still ada duit. Betul. Tapi orang kaya, orang miskin, laki balik lambat, betul anak ni dalam rumah bocor. Betul, laki buat macam ni lagi, anak dia jadi rasa lagi tak, lagi terempak tak? Betul. Bila dia terempak,
lagi down tau. Lagi down sebab emosi tu jadi macam sedih dia. Okey, berbanding dengan yang nombor 1 dengan nombor 2 tadi. Kesian kan yang orang sedih tu. Jadi Kak rasa emosi dia lagi besar. Ya, lagi besar. Lagi boleh mainkan. Lagi bergantung pada pelakon tu lah dia nak bawa macam mana. Jadi kalau menurut akak, genre kekeluargaan lah lebih tepat dengan apa yang watak-watak yang akak pernah lakonkan, baik penagih dadah ataupun orang-orang susah ni, berkait rapat dengan isu kekeluargaan. Apa pandangan kakak genre kekeluargaan dalam filem industri Malaysia ni? Sekarang akak tengok cerita kekeluargaan genre dia. Alah, sejujurnya lah akak kadang-kadang akak tengok cerita tu akak tak tengok. Sebab bila jadi happen yang teruk, kejadian yang teruk, akak dah tengok lah kenapa dia maki mak dia. Situ akak tak suka lah. Tu rasa macam itu cerita, betul itu cerita, tapi kenapa dia terlalu banyak yang tak baik lah keluar. Itu je nak cakap. Faham? Jadi maksudnya dia bagi impact yang negatif dekat masyarakat lah. Kakak bayangkan banyak yang tak baik. Dia sebenarnya boleh kalau kata isu kekeluargaan ni, tapi beri impact yang positif lah sepatutnya. Janganlah terlalu detail sampai macam betul mak tu marah menantu contoh kan, tapi menantu tu ni marah balik, jadi macam dia jatuh kurang ajar. Faham? Mungkin ni pendapat kakak, mungkin juga dulu punya kurang ajar lembut, mungkin juga macam tu. Sekarang punya kurang ajar lepas, mungkin macam tu. Faham? Itu yang kita lihat, dia jadi kurang ajar. Tapi setengah orang biasa. Mungkin you tengok biasa je. Tapi sebenarnya dia dapat impact yang negatif sebenarnya. Kakak tak suka macam tu. Walaupun nampak kakak macam ni, kakak terlalu kecil jiwa kakak. Kakak tak boleh tengok macam tu. Apa kata kalau orang Cina tengok? Apa kalau orang India tengok kan? Betul itu cerita, tapi bukan kita ni nak mundurkan cerita kita, tak. Tapi jangan show sangatlah yang kita punya Melayu kita ni terlalu kurang ajar sangat. Betul, sebab Melayu terkenal dengan sopan santun. Kita kena terapkan itu yang lebih. Itu pandangan kakak lah maksudnya. Okey. Kakak tak suka. Okey, jadi kalau kata berkenaan dengan pelakon-pelakon sekarang ni lebih terlalu over dari segi scene itu sendirilah, maksudnya memberikan impact apa semua kan. Jadi apa pandangan kakak pula kalau kata naskah-naskah ini diberikan kepada mereka yang tak berbakat tapi mempunyai followers yang tinggi, hanya sekadar untuk menaikkan rating dan menjualkan cerita itu. Yep. Aduh, ini memang salah satu masalah negara juga ni. Aku pun pernah terkena benda-benda macam ni. Yang IG kakaknya hanya ada 74.4, tak gerak sebab tak upload gambar makan. Oh, ni gambar ini. Gambar syuting orang tak suka, you tak akan naik. Gambar macam tengah kerja ni tak naik. Okey, masalah. Okey, impact itulah, beginilah nasib. Wah, beginilah nasib pelakon Malaysia. Apa nak buat? Tapi ini macam apa tahu lah untuk pelakon-pelakon yang tak berbakat lah. Bukan semua pelakon-pelakon baru tu yang tak berbakat. Contoh follower dia ada 2 million, tak pernah berlakon pun. Yang seorang lagi ni tu lah macam 50, tapi dia pandai berlakon. Memang yang 2 million ni orang ambil lah. Sebab untuk rating apa sebagainya lah, untuk menaikkan cerita tu semualah. Tapi kau dapat hasil yang sebegitulah. Jadi di sini kakak rasa sekarang ni kita buat drama untuk jual ke untuk kualiti? Kalau untuk bukan untuk cerita tu apa kata untuk jual ataupun untuk cerita tu buat cerita terbaik. Ini satu. So ada dua kat sini lah.
Jadi kalau kau rasa kau nak jual rating, tak apalah, nak ambil yang tak boleh berlakon pun. Tak boleh berlakon tapi dulu muka lawa dulu. Sekarang tak, dulu pasal IG, Instagram semua kan. Antara dua lah. Kakak rasa tak puas hati lah benda-benda macam ni. Sebab lama kelamaan industri kita akan jatuh. Disebabkan pelakon-pelakon yang bukan pelakon hanya untuk rating. Jadi mana pergi pelakon-pelakon yang hebatnya? Apabila dipinggirkan pelakon-pelakon yang boleh berlakon, pelakon-pelakon yang hebat, letak kat tepi pelakon-pelakon yang hebat ni, naikkan yang follower ramai ni semua ni, besok merodum lah kita punya industri kita merodum. Jatuh macam tu. Itu dia punya shortcut dia. Kak boleh cakap macam tu. Simpan, maksudnya ketepikan pelakon-pelakon yang berbakat. Lepas tu besok dengarlah ini pelakon ni tak ada job, bayar 500, 300 satu hari, 200. 20 scene. Ni yang berbakat ni. Jadi pelakon-pelakon baru yang ni boleh pula bayar mahal. Betul. Atas dasar populariti dia dekat media sosial. Sebab mereka memang main benda ni, TikTok, IG semua, sebab ini adalah zaman mereka. Contoh kakak sendiri, kakak tak main benda-benda ni sebab ini bukan daripada zaman kakak. Nak orang tua macam kami. Orang tua macam kami nak main IG sekejap lagi nak ambil spek dululah nak masuk. Jadi kakak pun pernah orang berkata nama tak lepas. Sebab Nama tak lepas kat TV station. Tak ingat dah cerita apa. Sebab IG tak sampai 100,000. Oh pula. Dah baca dah ni, karakter best ni. Maksudnya kakak dah dapat dah skrip semua. Dah dapat dah. Tak sampai 100,000. Benda ni aku memang reda lah. Memang aku tak main benda ni. Aku tak buat live. Aku tak buat apa tak. Tak share personal life. Tak share. Itu yang diceritakan balik. Yang cerita yang tadi tu. Yang mak-mak pesan tu. Itulah sebenarnya kualiti pelakon. Tapi mungkin juga silap kakak di sini. Mak-mak dulu pesan kalau jangan terlalu menonjol di public. Tapi itu zaman dahulu. Kalau Hashim Mayun, Nurizam P. Ramli masih hidup, mungkin dia kata, no, kau kena tukar. Ini zaman lain. Betul. Tapi seperti kakak cakap yang pertama tadi, kami ni ikut arahan pertama, jujur tau. Macam kanak-kanak, budak-budak. Kalau kita letak benda mainan tu kasih kat sini lah. Dia jujur tau. Dia ikut arahan yang pertama dulu. Arahan kata kena macam ni, okey untuk macam ni. Sebab zaman dulu lain. Betul. Dulu knowledge kita dapat daripada cikgu-cikgu macam tu. Jadi patutnya kena tukar. No, zaman sekarang dah kau kena main ni. Kau kena main apa ni. Nanti orang tak tahu kau dah berlakon. Nanti kau tak tahu kau berlakon cerita apa. Tak apalah, masuklah satu. Kita share lah. Satu, dua. Jadi kesimpulan kakak rasa macam jangan, kalau yang tua-tua umur 50 ke atas ni, janganlah tengok follower. Betul, tengok berbakat. Tapi kalau yang muda-muda tu tengoklah. Tapi itulah kesannya. Kesannya ramai juga sebenarnya follower 20,000 je, tapi budak tu pandai berlakon. Betul, setuju. Kakak ada berlakon satu filem belum keluar lagi. Baru teringat, baru sampai. Cerita hantu belum keluar lagi. Ada berkata shoot kat studio, budak tu dia boleh berlakon. Follower dia berapa? 20-30 ribu. So yang organize ni semua budak-budak macam you all lah. Dia indie dia. Kak, saya ambil budak ni, dia cakap, saya ambil budak ni sebab dia boleh berlakon. Bukan follower dia ramai, 20,000 je follower dia. Memang dia boleh berlakon. So kakak berlakon dengan dia. Yes, dia boleh berlakon. Macam tu. So budak-budak ni akan jadi besar-besar, jadi dia umum masyarakat. So industri kita lagi maju. Jadi maknanya kita ada pelapis-pelapis yang berbakat. Hebat, berbakat. Yes. Itu masalahnya. Ataupun lah yang orang kata yang 2 million ni, kalau dia orang dah diberi pelakon
Dia boleh berlakon satu leading, terus leading kan. Sekarang main pattern ni Ya, macam betul, tu betul, kan, betul. terus leading. Lepas tu pergi ambil kelas ke Betul. apa ke. Belajar lah. Belajar dengan orang lama. Dan kakak lihat dan tengok. Susah budak-budak sekarang nak belajar dengan orang lama. Banyak bahas sendiri je. Baru satu leading dah rasa macam stop. Masalahnya dekat set ni macam akak cakap di kekeluargaan. Kau tanya je, orang kau takkan marahnya. Tanya, sembang pasal berlakon. Betul, betul. Kita orang bukan nak dengar semalam kau pergi kat SCC ke ni Cyberjaya. Kita dekat berlakon ni. Cerita ni cerita hantu. Contoh hantu. So kita duduk kat hantu je. Kita tak ada nak dengar benda-benda lain. Dekat situlah kita nak korek ilmu Yes. daripada orang-orang yang lebih berbakat dan juga berpengalaman. Ya. Macam kakak sendiri pun. Walaupun kakak umur 50 kan. 25. Tak apa, kak okey je. Kak Okey. Datuk. Kakak berlakon dengan orang lebih tua. Akak tanya lagi dia orang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Apa salahnya? Betul. Dia tu pada kakak. Sebab aku tak melihat diri aku, kau melihat diri aku. Kakak ambil konsep yang dulu-dulu. Nampak je macam ni moden, tapi hati ni lama dek. Betul. Kakak jiwa kat lama. Tapi moden di luar lah. Vintage di dalam. Orang tak kenal. Namakan 3 pelakon terbaik bagi pandangan kakak yang dah mewarnai industri filem kita lah sepanjang zaman. P. Ramlee, Ramlee, Sarimah, Nurizan P. Ramlee. 3. Nampak? Dia kalau jujur, dia laju. Betul tak? Betul tak betul? Betul. Jujur dia dah memang lekat dah. Tak bagi. Yes. Okey, mengenai Sia pula. Inilah Sia. Okey. Satu platform yang kita kumpulkan balik filem-filem, kita mainkan balik yang diberi yang dibeli lesen-lesen ni untuk tayangan secara sah. Apa pandangan kakak? Kakak suka. Kakak suka. Kakak rasa macam dihargai kembali. Kakak rasa macam kakak muda balik. Maksudnya bila kakak rasa muda balik, kakak rasa macam aku popular seperti dahulu. Tahun 90. Dihargai dan terima kasih buat banyak panggil akak. Kakak rasa macam orang kata kenapa daripada dulu lagi orang tak korek benda ni. Orang tak korek ada artis lama, filem lama yang keluarkan mereka daripada gua-gua mana. Ya betul. Takkan nak bekukan je. Sianlah dekat director, pencipta, penulis apa ni skrip, director dulu-dulu kan. So sangat baik kakak. Cuk tahniah lah kalau boleh macam mana boleh terfikir buat benda-benda ni. Betul. Terima kasih banyak kak. Satu kak, trivia yang orang tak tahu, penonton tak tahu mengenai kakak. Baik dalam dunia lakonan ataupun secara peribadi. Tak tahu? Yang tak tahu, yang kakak tak pernah reveal pun. Yang kakak tak ada suami semua orang dah tahu. Suami akak meninggal semua orang dah tahu. Apa yang orang tak tahu pasal akak Tanya je lah soalan. Contoh akak baca skrip dalam toilet ke? Atau akak baca skrip sambil berbaring ke? Benda-benda macam ni ke? Tak. Tak ada? Kakak, itu semua orang dah tahu. Orang dah datang dekat set. Orang dah tengok nak abang ni baca skrip, dia duduk lah. Itu orang tahu. Yang orang tak tahu pasal akak. Apa Imi? Orang tak tahu pasal Kak Noh. Cinta lokasi? Ada tak cinta lokasi? Dulu biasa cinta lokasi. Tapi dulu biasa cinta lokasi. Tapi dulu kakak tak. Sebab kakak dulu kena dengan arwah kan. Kan tak sempat nak cinta. Dia ikut je. Sebab arwah ikut ke mana-mana masa tu? Dia hantar cuti. So tak sempat merasai pengalaman cinta lokasi. Tapi tak sempat. Sebab dia sampai Indonesia pun akak syuting dengan. Yes, one more thing. Sebab akak banyak berlakon dengan pelakon-pelakon daripada sana. Antaranya Kakak pun dah lupa. Rano Kano. Kakak berlakon filem Indonesia.
Hebat rupanya aku dulu ya. Baru aku tahu, lupa lah. Lupa kakak ni hebat. Rano Kano. Tak, yes. Lepas kakak syuting filem adik. Okey. Lepas kakak syuting filem adik, satu Daddy Doris. Okey. Okey. Yes. Cerita ni banyak orang tak tahu. Nak cerita, Daddy Doris datang melamar kakak untuk menyanyi. Jumpa dekat satu hotel Bukit Bintang, apa nama hotel tu tak? Cakap mana boleh nyanyi? Cakap saya bukan penyanyi, saya pelakon. Tak apa, ketika itu it's normal kalau menyanyi orang lain. Ketika itulah kat Indonesia ni, nak buat ni kat Indonesia. Menyanyi dengan muka ni seorang lain, mula-mula lah. Tapi baru nanti dia top up lah. Okey, tak apa, dia pun balik. Lepas tu producer datang, Ratna Juwita. So dia datang, dia nak jumpa artis nama Nur Albania. Cakap dia, tipu ke apa kan. So jadi dia kata, dia offer akak lah. Apa dia, pelakon Malaysia buat apa lah pula. Kan sini pun dah berlakon dah. No, teruk tak teruk ketika itu Nur Albania. Tak ada demand lah. Sini pun boleh berlakon, buat apa negeri Malaysia. Tapi tak apa, ni berlakon Rano Kano. Masa tu kita pun ingat Rano Kano. Berlakonlah dengan Rano Kano. Rano Kano tak puas hati siapa cewek yang nak berganding dengan dia. Tahu tak betapa cerewetnya Rano Kano? Apa yang dia buat? Dia datang Malaysia. Tahu tak betapa, memang betul lah. Tahu tak betapa susahnya dulu ni nak berlakon. Pairing tu. Pairing tu ni nak jadi couple dia ni. Yalah. Dia dah balik, dah hantar gambar Nur Albania apa semua. Jadi dia pun ni producer tu cerita lah, Ratna Juwita Indah Filem. Ingat balik. Tak rupanya otak Nur Albania betul, bukan accident pasal. Lepas tu dia datang, Ratna cakap, Rana mau ketemu kamu. Kenapa mau ketemu? Dia mau lihat sendiri siapa pacarnya nanti mau bergandingkan Nur. Allah, cakap nak jumpa pula kan apa benda ni. Jumpa datang Malaysia. Datang Malaysia, reporter sudah tahu. Serbulah Rano Kano masa tu umur 40 lebih, betapa handsome-nya dia kan. Bila dia 40 lebih, ni umur baru apa? 20 lebih? 20 lebih. Dah datang pula. Dia datang, dia tengok. Fasihnya orang tengah top. Orang tengah glamour. Dia tengah. Ya, dia kemuncak. Yes. Aku berlakon dengan dia pula. First kali dia ingat lagi, dia cakap, tak apa, nanti apa-apa saya ajari kamu. Maknanya dia setuju lah tu. Dia setuju tu barulah kita happy dan selesa. Ya Allah, rasa macam susahnya nak berlakon. Memanglah aku kecil kan. Jadi dapat berlakon dengan Rano Kano dengan Ria Irawan. Ria Irawan ketika itu pun puncak juga kan. So jadilah Abangnya Rano Kano, Ria Irawan, satu filem Sekretaris. Dah berlakon cerita tu, gambar seksi pula. Allah. Akak dia simpan lagi tau, sorok, takut anak tengok. Masa akak pergi Indonesia, cerita tu akak buat cover 7 magazine. 7 magazine ke? Ya. 7 magazine, sana magazine yang tebal ni kan, macam bantal lah kot. 7 magazine untuk 1 bulan. Okay Kak, terima kasih banyak atas perkongsian daripada awal. Pengalaman kakak pergi ke Indonesia. Pengalaman kakak berseksi-seksi dulu. Syok. Dan satu lagi kami nak ucapkan daripada saya, terima kasih kerana mewarnai filem tanah air kita, Malaysia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sia sebab panggil akak, dan terima kasih juga kepada rakyat Malaysia masa tu menerima Nur Albania seadanya. Terima kasih banyak.